Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tutorial tentang 7 segment display dengan part kod dia ialah 18011AS. Okay. Ini tutorial kali ini agak simple untuk beginner, tetapi agak menarik. Saya hendak anda cuba dan tonton video kali ini sehingga akhir. Okey, ini adalah datasheet yang kita dah download daripada internet. So, kat sini apa yang kita boleh lihat ialah ini adalah dimension untuk 7 segmen kita. Dan juga yang ini adalah electrical diagram. Okey. Kat sini kita boleh nampak 7 segmen kita. Dia ada tulis kat sini beberapa pin lah. So, apa itu pin-pin ni? Okay, first kita kena tengok kita punya segmen-segmen ni kita beli part kod dia apa. Okay. Contoh yang ni, 7 segmen ni saya beli ialah AS. AS. So, apa maksud A? A bermaksud common cathode. Ni. Kemudian kalau B ialah common anode. Okay, jadi masa beli tu kena hati-hatilah. Kita nak common cathode ke common anode. So, apabila common cathode ni ialah bila kita sambungkan pada Arduino, kan? Ini kita masukkan, contoh kita masukkan digital write 1 lah, pin 1. Katakan kita masukkan inilah pin 1. Bila kita on, kita bagi high, lampu ini 7 segmen ni, LED ni akan on. Okay. Kalau kita bagi low, dia akan off. Berbeza dengan common anode. Kalau common anode, kita bagi dia low. Kita dah bagi dia low, dia akan hidup. Kita bagi high, dia mati. Baiklah, kalau kita fokus balik pada bahagian atas tadi, kita akan nampak pin 1, pin 5, 6 dan 10. Dan bila kita refer balik pada bahagian bawah, kita akan nampak benda yang sama lah. Kat sini ada pin 1 dan 5. Okay. Kemudian kita ada pin 7, 6, 4, 3, 2, 9, 10 dan 8. Okay. Apa maksud pin-pin tersebut? Okay. Okay, first kita tengok pin 1. Pin 1 kalau kita refer kat bawah ni adalah common. Okay, bila kita menggunakan common cathode, pin 1 ni kita kena masukkan dia kepada COM Arduino. So, 1 dan 5 ni akan masuk kepada COM. Okay. Kemudian, kalau kita tengok semula pin 7. Pin 7 ni adalah mewakili A. Dia akan mewakili huruf A. Okey, apa maksud dia? Maksud dia adalah A yang ini. Okey. A yang ini. So, A ini akan on bila kita bagi high pada pin 7. Okey, bila kita hidupkan pin 7 ni, kita bagi 5 volt, automatik yang A ni akan on. Begitu juga dengan B. B adalah pin 6. Dia akan hidupkan B. Dan B ni kita perlu refer balik pada atas. B kat mana? B kat sini.
Nampak? Dan seterusnya. Itu adalah dua contoh lah, pin A dan B. Kemudian anda boleh test bagi 5 volt pada pin-pin yang lain untuk melihat perubahan pada 7 segmen ni. Kita tidak menggunakan DP untuk tutorial kali ni. DP ni adalah biasa macam titik perpuluhan lah, yang mana dia terletak pada pin nombor 8. Okey, lepas ni kita akan cuba buat pada hard wiring. Baiklah, lepas ni kita akan pergi kepada datasheet yang menunjukkan bahagian electrical. So kat sini kita akan tengok beberapa item yang perlu kita ambil tahulah. Contoh kat sini, kita perlu tengok forward current. Forward current adalah berapa current maksimum yang boleh kita apply kepada LED. Okay, kalau kita tengok kat sini, 30 mA. So, ini adalah optimal current yang boleh kita apply pada LED untuk hidupkan LED ni lah. So, setiap segmen tu adalah menggunakan LED. Jadi, kita tidak boleh lebih 30 mA kerana jika kita lebih, kita punya 7 segmen tu akan terbakar. Okey, kemudian kita perlu tengok kepada yang bawah ni pula, ialah emitting color kita menggunakan S. Pakut kita S. Okay. So, dia adalah warna merah. Kemudian, dia punya voltage, ini kita panggil forward voltage. Forward voltage adalah voltage yang diperlukan untuk hidupkan LED ni lah. So, dia ada dua benda lah. Satu current, satu voltage. Current tu kita tak boleh lebih. Yang tadilah saya cakap 30 mA. Okay. Satu lagi ialah voltage. 2 volt dah cukup untuk onkan dia. So, 2.5 adalah maksimum. Sekiranya kita lebih daripada 2.5, current tadi yang kita bincangkan akan meningkat. Yang ini, dia akan meningkat naik tinggi dan merosakkan LED. Okey, jadi kita perlu berhati-hatilah untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan. Kita akan menambah resistor lah untuk kurangkan current supaya dia tidak melebihi 30 mA. Okey, ini adalah wiring saya gunakan. Ini adalah pin 1. Pin 1 saya pergi ke resistor 220 ohm dan kemudian ke ground lah, GND Arduino. Kemudian pin nombor 2, pin nombor 3, pin nombor 4, pin nombor 5. Pin nombor 5 saya tak pakai sebab pin nombor 5 dengan pin nombor 1 sama. Dia adalah common. So, sama ada saya pakai nombor 5 ataupun nombor 1. Dua-dua boleh. Okay. Kemudian kita tengok pada bahagian atas. Okay. Pada bahagian atas, ini adalah pin nombor 6, pin nombor 7, pin nombor 8. Nombor 8 saya tak guna sebab 8 adalah untuk yang ini. Titik perpuluhan. Okay. Tutorial ni saya tak guna untuk titik perpuluhan lah. Saya lebih kepada 7 segmen saja. Okay, kemudian pin nombor 9 dan pin nombor 10. Okey, baiklah. Sekarang kita masuk kepada programming. Saya akan buat programming yang simple. Okey. Kalau tengok kat sini, okay, first saya tadi kita dah tengok pin A, pin B, pin C, pin D, E, F, G. Pin ni adalah pin yang terdapat pada pada diagram tadi. A kat sini, B, C, D, E, F dan G. Okey. Kemudian pin-pin ini saya akan matchingkan dengan wiring saya lah. So, wiring saya bermula dengan 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah Arduino punya pin lah. Okay. Ini adalah circuit diagram yang kita baca daripada datasheet tadi. Okay, untuk susunan ni tak kisah. Kalau awak buat macam-macam pun tak kisah. Ini nak start daripada pin 1 ke, nak start daripada pin 5 pun tak kisah. A, B, C, D, E, F, G pun tak kisah. Terpulang. Tapi kalau nak follow tutorial yang ni pun boleh. So next time akan refer pada sini. Okay. Kemudian kita akan declare semua sebagai output. Pin E, pin D, pin C, pin B, A, F, G ni semua kita declare sebagai output. Sebab kita tak ada guna switch. Kita guna LED. LED sifat dia ialah output. So untuk tulis ialah output huruf besar. Okay, dan depan dia kena tulis pin mode lah. Pin mode diikuti dengan yang kita dah assign tadi, integer tadi, pin number. Okay. Kemudian bila kita dah declare dia punya pin mode, okay, dan pin number, kita boleh buat program ikut kesesuaian kita, ikut sukati kita. So kalau saya kat sini, saya lebih suka buat digital write. Mana kita nak hidupkan pin A, high. Okay, sekali lagi kita refer tadi, pin A kat mana tadi? Pin A ini. Okay. Kemudian, saya nak hidupkan pin B. Okay, kita refer balik, pin B kat mana tadi? Pin B di sini. Okay, kemudian seterusnya lah C, D, E, F, G. Dan akhir sekali, saya offkan semua sekali. Semua sekali saya nak low. Pin A low, pin B low, pin C low, D low. Semua saya nak low sebab saya nak matikan. Kemudian, dia delay 1 saat. Okay, setiap ni akan ada 1 saat punya delay. Okay. Dia akan ada delay 1 saat. Kemudian benda ni akan berulang balik daripada atas. Daripada sini. Mana dia akan on balik. Okay. Kalau kita dah rasa confident dengan program ni, kita boleh hantar pada board. Okay, bila kita dah hantar, kita akan dapati program kita running macam ni. Okay. First A, B, C, D, E, F, G. Kemudian dia mati semua. A, B, C, D, E, F, G. Okay. Apa yang perlu kita buat lepas ni, kita nak try buat nombor. Dan bila kita nak buat satu, kita kena ingatlah huruf apa yang hidup. Contoh, kita nak buat nombor 1, B dengan C hidup. Dan kita kena make sure kita punya ladder sama apa yang kita nak. Punya target, saya nak buat nombor 1 lah. Nombor 1. Dan apa pin yang perlu saya hidupkan ialah B dengan C. So, macam mana saya tahu B dengan C? Okay, kita refer balik datasheet tadi. Untuk nombor 1 ialah B dengan C. Yang lain tak perlu hidup. Okay. Okay, then kemudian saya buat delay 1 saat. Kemudian saya off semua sekali. Saya off. Tadi sebab tadi saya dah hidupkan nombor 1. Dan saya kena offkan dulu lah. Saya nak refresh. Dan saya nak masukkan nombor 2. Dan saya kena refresh dulu. 1 saat delay. Delay ni kalau kamu buat programming tak perlu ikut mesti ada delay lah. Depend pada you punya programming lah. Okay. Kemudian saya nak masukkan nombor 2. Okay, apa pin nombor 2 yang perlu kita hidupkan? A, B, G, E dengan D. Okay, macam mana kita tahu? Kita refer balik sini. A, B, G, E, D. Nombor 2. Macam ni kan, nombor 2 kan? Okay, then kita buat A, B, G, E, D. Kemudian, 1 saat selepas tu, saya nak off lagi semua sekali, nak refresh. Dan kita panggil nombor 3 pula. Okay, kemudian kita tengok balik nombor 3 nak buat macam mana. A, B, G, C, D. Kan, nombor 3, A, B, G, C, D. Okay, kita pergi kat program A, B, G, C, D. Okay, kemudian kita offkan balik semualah.
Sebab kita nak ulang balik daripada nombor 1. Okey, bila dah siap program ni kan, dah siap, kita hantar. Sekarang kita tengok hasil dia. Okay? First nombor 1, nombor 2, nombor 3, 1, 2, 3. Okey, pentingnya kita refresh tadi. Kalau tidak, nombor 1 tu akan kekal. Bila nombor 2 hidup, nombor 1 akan kekal. So, dia dah tak jadi nombor 2. That's why saya reset semua sekali dulu sebelum saya tulis nombor 2. Okey, nanti kamu boleh cuba untuk nombor seterusnya. 4, 5 dan seterusnya. Okey, sekarang kita berbalik semula pada programming. Okey, contoh saya nak hidupkan nombor 1, saya perlu buat coding ini. Kemudian saya perlu reset. Dan kemudian saya perlu untuk buat nombor 2, saya perlu type ini pula, configuration untuk nombor 2. Dan saya perlu reset semula seperti program yang baru lepas ni. Let's say saya nak buat nombor 1 lagi. Maknanya saya nak buat 1, 2, 1, 2, 1, 2. Saya perlu type benda ni banyak kali lah. Configuration 1 dan configuration 2 banyak kali. Saya perlu type berulang-ulang. Okay, sekarang saya nak kongsikan macam mana kita nak permudahkan benda ni. Kita nak buat macam library, simple library lah. Sebenarnya dia bukan library lah. Tapi saya boleh cakap dia macam library lah. Kita boleh panggil. Okay, kita panggil dia multiple void function. Okay, macam mana kita nak buat multiple void function? Okay, contoh saya nak buat function reset. Apa yang perlu saya type ialah void jarak reset, buka kurungan, tutup kurungan, then ada curly bracket buka dan curly bracket tutup. Lepas tu kat dalam sini ialah kita lowkan semua sekali. Ini untuk reset tadi. Okey, ini nama ni kita boleh letak apa-apa yang kita nak. As long kita faham lah apa maksud dia. Dan ini jangan lupa buka tutup kurungan ni. Dia sama macam kalau kita tengok yang atas-atas kita ada void setup dan void loop. Ini adalah standard. Kemudian kita create baru void reset. Kita create juga baru untuk void 1. Okey, sampai sini. Okey, ini adalah configuration 1. Dari sini yang tadi yang kita type yang masa program yang lepas ni. Ini yang kita type configuration dia untuk hasilkan nombor 1. Kemudian kita buat void 2. Sama juga. Ini adalah configuration dia. Kita kena hidupkan A, B, G, E, D. Kemudian kita buat void 3. Okey. Kita buat sama juga. Kita buat configuration untuk 3. So kat sini kita ada 4 lah. Awak boleh buat lebih. Kita boleh buat lebih. 5, 6 pun tak kisah. Okay, so kita ada void function tambahan lah selain daripada setup dan loop. Okay, so kita ada 4 lah. Void reset, void 1, void 2, void 3. Okay, tulis ni mesti di luar daripada void loop. Contoh ini void loop kita sampai sini. Void yang lain tadi yang kita tambah tu mesti luar daripada kurungan curly bracket ni. Dia mesti luar daripada sini. Sama ada kita letak dekat atas boleh, bawah boleh. Okey, macam mana kita nak panggil? Adalah macam ni. Tulis 1, buka kurungan, tutup kurungan, semicolon. Maknanya kita panggil function void 1 tadi. Ni kita panggil. Dia akan buat benda ni. Bila dah siap, dia akan pergi ke void reset ni. Kita panggil program reset tadi.
reset dia akan kosongkan sekali. So reset adalah ni lah. Okay. Then kita nak print nombor 2. Kan, kita nak hasilkan nombor 2. Kita call void 2. Ni. Okay. Dan seterusnya kita reset balik. Okay. Lepas tu kita panggil program 3. Kita reset balik. Program nombor 2. Reset balik. 1. Dan seterusnya. So ini kita boleh nak panggil mana-mana pun suka hati kita boleh. Okay. Jadi tak perlulah kita type panjang-panjang. Configuration 1, configuration reset, configuration 2, reset 3, configuration reset lagi, 2 lagi. So dia benda ni akan memendekkan coding kita lah. Then bila dah siap, kita perlu hantar program ni untuk kita test. So apa yang nanti result kita akan dapat ialah 1, 2, 3, 2, 1, 2. Kemudian diulang balik 1, 2. Okay, dan kita hantar. Kemudian ini adalah hasil dia. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Dan dia akan ulang balik. 1, 2, 1, 2. Dan ulang balik. Okay. Dan berterusan lah ikut programming apa yang kita dah buat. Okay. Untuk programming hari ini sampai di sini saja. So, saya harap anda boleh cubalah di rumah dengan nombor-nombor yang lain. Dan juga dengan abjad-abjad, huruf-huruf. Tak semua huruf yang kita boleh buat dengan 7 segmen ni lah. Contoh A, B, C boleh. Dan seterusnya boleh cubalah. Mungkin anda boleh buat running light. Okay. Sekiranya anda tak faham, ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan komen di bawah. Okay. Dan saya juga akan kongsikan coding ni pada bahagian komen nanti. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.